Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, maka dapat kita sama-sama lagi pada malam ini untuk kita berkongsi berkaitan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan kita akan cuba untuk menterjemahkan mengikut fahaman para mufassirin. Mudah-mudahan kita akan dapat memahami ayat-ayat yang kita baca tu dengan yang lebih baik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadirin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mohon maaf kita tergendala siaran kita sejak sekian lama, beberapa hari dalam minggu ini. Terlalu banyak perkara yang berlaku dan saya tidak dapat meluangkan masa bersama-sama dengan rakan-rakan ahli-ahli Quran sekalian. Disebabkan kesibukan tugasan harian dan juga ditambah dengan anak yang kurang sihat, masuk ward, keluar ward, apa semua sekali. Jadi saya tak dapat untuk bersama-sama dalam program Mari Mengaji ini. Baik, hari ini kita akan teruskan dengan Suratul Baqarah. Episod yang ke-21 ini, Suratul Baqarah ayat yang ke-77. InsyaAllah hingga ke ayat yang ke-81. Baiklah, mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-77. Kita baca dan habis satu potongan ini, insyaAllah akan saya terjemahkan mengikut maksud yang dikehendaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang balik, fathah kita buka. Fathah kita buka keseluruhan dari rahang sampai ke depan. Kita buka mulut. Dhammah kita muncung. Kasrah kita pecahkan dua sudut bibir, iaitu bolehlah kita maknakan dengan seringai atau menarik dua sudut bibir ini ke bahagian belakang. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sekali lagi. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Mohon maaf juga, hari ni suara pun baru bersin beberapa kali, hidung pun dah bersumbat. Bacaan pun mungkin agak terganggu sedikit. أَوَلَا يَعْلَمُونَ. Awa, permulaan waw hendaklah dimunculkan. Awa. Okey, jangan awa. Okey. Awala ya'lamun. Ain tekankan sedikit di bahagian sini. Ya. Awala ya'lamun. Ya, la. Terus turunkan lidah ke bahagian bawah. Ya'lamun. Okey. Awala ya'lamuna anna Allah. Letakkan lidah. La. Anna Allah. Letakkan hujung lidah pada umbi, tempat tumbuh gigi tu, letakkan di situ. Kemudian pastikan ada angin yang leaking, yang keluar dari tepi kiri dan kanan lidah. Anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yusirru.
yusirru kita ambil tebal. Kerana ra itu berbaris hadapan. Jangan kira dengan sebelum. Kira ra tu baris dia mana. Ya'lamu ma yusirru. Yusirru. Jangan lupa juga lidah hendaklah diletakkan di bahagian gusi yang kesat untuk huruf ra. Sekejap saya ambil gigi. Kita letakkan lidah kita di kawasan sini. Untuk ra. Kawasan yang kita katakan ini gigi. Ini gigi. Di kawasan sini tempat yang agak kita katakan agak kesat di sini. Tempat yang kalau boleh nampak yang ada agak bergaris hitam sedikit di bahagian tepi ini. Inilah kawasan yang kita katakan sebagai makhraj bagi huruf ra. Yusirru, yusirruna wa ma yu'linun, wa ma yu'linun. Baik, terus. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sekali lagi. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ min. Okey, jangan وَمِنْهُمْ. وَمِنْهُمْ lidah tekankan pada makhrajnya. وَمِنْ. Okey. Ujung lidah tu kita tekan pada bahagian sini, bahagian dekat dengan gigi ni. Wa min. Wa minhum, wa min. Okey? Wa minhum sama juga minhum, keadaan yang sama walaupun tak ada nun, ini mim. Hum kita rapatkan kedua bibir. Awas jangan sampai hilang bibir kita. Jangan sampai hilang. Wa minhum. Jangan sampai hilang. Tutup gripkan sahaja. Wa minhum ummiyun. Ummiyu. Jangan miyu. Jangan ditutup ruangan untuk ya. Kerana ya makhrajnya adalah geseran angin, bukan pertemuan di antara dua anggota. Wa minhum ummiyun. Miyu. Bukan miyu. Okey. Ummiyuna la ya'lamun. La ya'lamun al-kitab. La ya'lamun al-kitaba illa kitaba. Perhatikan lidah. Lidah saya akan rata di bawah. Untuk huruf nipis, huruf istifal, infitah, kita lepaskan lidah rata di bahagian bawah. Kaedah ini dapat tuan-tuan boleh lihat pada cara nyanyian orang-orang yang stabil ataupun penyanyi-penyanyi yang berbakat besar, yang bertahan lama. Mereka semua tu kalau kita lihat dalam melontarkan vokal A, mereka akan ratakan lidah, flatkan lidah di bahagian bawah supaya ia dapat membantu suara pergi lebih bagus dan bunyi itu lebih jelas. Okey. Jadi kaedah ini saya lihat bertepatan dengan apa yang kita belajar dalam yang kita sebut dengan ilmu aswat al-Arabi. Ilmu aswat Arab ini datangnya dalam keadaan yang sedemikian, dihuraikan keadaan-keadaan lidah. Tuan-tuan nak belajar benda ni tidak memadai untuk kita buka kitab tajwid sahaja. Tak memadai dalam kitab tajwid, apatah lagi jika kitab tajwid itu adalah merupakan kitab tajwid orang Arab. Kerana orang Arab, mereka tidak ada masalah ini. Mereka tidak ada banyak masalah dalam bab ini kerana tabiat lidah mereka
dah pun menepati dengan apa yang perlu untuk mereka baca. Tetapi dalam keadaan orang Melayu kita banyak guna lidah kita tu tak turun ke bawah. Lidah kita tak flat di bawah untuk istifal infitah. Maka dengan itu kita sebut semua huruf nipis menjadi tebal. Kerana keadaan lidah yang bila pangkal lidah naik, dia akan jadi isti'la. Bila tengah lidah agak melengkung, maka dia akan jadi itbaq. Jadi kedua-dua sifat isti'la dan juga itbaq ini memberi peranan ke arah menebalkan bunyi. Kalaupun ia tidak terjadi secara keseluruhan, tetapi keadaan lidah itu telah pun pergi separuhnya atau sebahagiannya telah pun menjurus ke arah itbaq, ke arah isti'la itbaq itu. Jadi sila jaga bahagian tersebut untuk mendapatkan bunyi yang bagus, dan yang boleh bantu agar lidah itu tidak ditarik ialah lepaskan rahang. Jangan ada ikatan otot pada rahang ini. Kerana dengan ikatan otot ini, dia akan tarik sebahagian daripada lidah, menjadikannya berada dalam keadaannya yang melengkung. Baik. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa ama. Ya, sama. Illa ama. Illa amaniya wa inhum amaniya. Jangan amaniya. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Illa yadhunnun. Okey. Illa wa inhum illa yadhu. Yadhu, pastikan ujung lidah menyentuh bawah gigi. Dhu. Illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Okay, sekali lagi. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Baik, kita lihat fawailul li. Fawailul lilladzina. Fawai. Okey? Fawailul lil. Lilladzi lillah, jangan lillah. Okey. Flatkan lidah ketika menyebut huruf lam fathah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab yaktubuna al-kitaba biaydihim. Yaktubu jangan kuat, jangan tolak angin tu, biar dia jadi sendiri je. Yaktubun. Kandungan angin tu sepatutnya menjadikan tutupan pada kaf itu, bila kita nak bukanya dia akan ada angin tu. Jangan ditambah, tambah salah. Tambah jadi lebih.
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Biaidihim. Biaidi. Di. Jangan di. Checking dia. Dadah. Bukan dadah. Kacang dal. Bukan dal. Dal. Kacang dal. Okey. Checking itulah. Ambil bahasa Melayu baru kita nampak beza dia. Baik. Biaidihim. Aidi. Biaidihim. Thumma yaqulun. Biaidihim. Him. Aidihim. Thumma yaqulun. Ya. Bukan ya. Thumma yaquluna hadha min indillah. Okay. Thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Okey, perkataan yang selalu kita guna untuk dapatkan macam mana dengan ikhfa masuk pada huruf qaf, kita sebut buah nangqa. Bukan naqa. Kita sebut nangqa. Okey, kaf nangka. Dua huruf tu dia tembak naik rapatkan ke bahagian atas. Fawailul lahum mimma katabat kata. Okey, katanya kata. Katabat kata, berkata-kata, jangan berkata-kata. Okey. Mimma katabat aydihim mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Okey, siap. Baik, kita lihat kepada makna ayat ini. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maksudnya ialah mereka yang berkata-kata tu, yang berani berkata demikian. Apa yang mereka kata? Ayat yang kita baca sebelum ni, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila orang-orang munafik ini mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka kata mereka beriman. Mereka bila jumpa kawan-kawan mereka menzahirkan kekufuran mereka. Jadi mereka ini berpura-pura dengan kata-kata mereka. Lalu Allah SWT menyatakan awala ya'lamun, tidakkah mereka semua tahu anna Allah ya'lamu ma yusirrun, bahawa Allah ya'lamu, dia tahu, ma yusirrun, apa yang kamu rahsiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka itu mereka jelaskan, iklankan. Yu'linu adalah perkataan a'lana yu'linu. Maka yusirrun, mereka rahsiakan, yu'linun, mereka iklankan, mereka nampakkan, mereka jelaskan apa yang mereka katakan itu. Jadi apa yang mereka sebutkan pada mulut mereka dan apa yang mereka simpan dalam hati mereka, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum ummiyun. Wa minhum, di antara mereka ummiyun, orang-orang yang ummi. Jadi perkataan ummi di sini, perkataan ummi bukan bermakna orang itu tak boleh membaca, tak boleh menulis. Tetapi ini di sini memberi maksud di antara mereka ada orang yang jahil dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jahil tentang la ya'lamunal kitab. Mereka itu orang-orang awam. Ummi ni orang awam dalam beragama, tak faham. La ya'lamunal kitab.
Dan mereka la ya'lamun, mereka tidak tahu Alkitab, tentang kitab-kitab. Illa amaniyya, melainkan amani, iaitu kalau kita terjemah bahasanya angan-angan. Tapi makna di sini ialah kebohongan-kebohongan. Apa dia kebohongan? Iaitu mereka ini dimomokkan dengan orang-orang Yahudi. Ini dimomokkan nantinya mereka ini merupakan keluarga para anbiya. Mereka ini merupakan orang yang diredai Allah. Mereka kalaupun diseksa tak lama. Jadi ini cerita-cerita yang dimomok-momokkan. Ini seolah-olah suatu angan-angan sahaja bagi mereka. Jadi wa minhu ummiyun, di kalangan mereka ada orang yang jahil. La ya'lamun al-kitab, mereka tak tahu isi kandungan kitab-kitab mereka. Illa amani, melainkan angan-angan atau pembohongan-pembohongan sahaja. Wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Jadi mereka tu menganggap mereka terbaik itu hanya dari sudut perasaan, sangkaan mereka. Mungkin kerana mereka telah dibohongi oleh ahli-ahli agama mereka sendiri. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Fawailun, maka nerakalah. Nerakalah bagi lilladzina yaktubuna alkitab, bagi mereka yang menulis kitab. Biaydihim, dengan tangan mereka. Ni ditujukan kepada orang-orang yang telah pun mentahrifkan, maknanya orang-orang yang telah pun memesongkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran ini. Biaidihim, dengan tangan mereka. Thumma yaqulun, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbohong, mereka yang mengubah kitab-kitab itu. Kemudian mereka mengatakan bahawa ini kitab ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk mereka membeli dengannya thamanan qalila, harga yang sedikit. Iaitu mereka nak tukarkan pembohongan-pembohongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentahrif, dengan memesongkan kitab-kitab Allah itu hanya untuk mendapatkan sedikit habuan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka wailul lahum, neraka waillah bagi mereka, mimma katabat aydihim, daripada apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum, dan neraka wail juga bagi mereka, mimma yaksibun, daripada apa yang mereka usahakan. Baik, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sekali lagi. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik. Wa qalu, buka mulut, qa. Qa, jangan waqa, jangan munculkan langsung, tak boleh. Wa qa. Qa, buka saja mulut, angkat pangkal lidah. Wa qalu lan tama, lan ta, dengung, letakkan lidah dekat dengan ta. Jangan sentuh, tapi dekat saja. Walaupun sebenarnya ada riwayat yang ada cara yang diajar boleh sentuh, tapi saya lebih memilih, di Malaysia ni tak nak ada isu. Tak nak ada isu tentang benda ni, jadi kita ambil pandangan yang kata jangan sentuh. Lanta, bagi yang menyentuh, mereka mengatakan yang disentuh itu adalah bukan disentuh nun, tetapi disentuh tempat
dekat dengan ta. Oleh kerana nun dengan ta berada dekat sama, nak buat macam mana? Itulah antara hujah dia. Macam yang boleh saya ceritakan. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Jangan ketat. Ayyaman ma'dudah. Okey, ma'dudah. Qul atta. Terus turun. Atta. Yang atta. Qul attakhadh. Okey, khadh. Jangan qul attakhadhtum. Ada bunyi seakan zat, campur sin, tak nak. Biar bunyi attakhadhtum. Jangan ada satu bahagian pun lidah yang menyentuh gusi. Mesti semuanya berada pada gigi. Baru dia akan ada getaran. Khadh. Okey. Qul attakhadhtum indallahi. Indah sama dengan ta tadi. Indah nipis saja dengunnya. Indallahi ahdan fa. Sekali lagi, ini ke depan lagi. Ahdan dan sikit lagi nak sentuh. Okey. Ahdan falai ke hidung. Falan yukhlifallahu ahdah. Falan. Jangan falan yukh. Tu tak masuk hidung. Kalau tak masuk hidung tak panggil dengung. Tu je, mudah je hujahnya. Sini kita dengung atau tidak? Dengung. Kalau dengung mesti melalui hidung. Okey. Falan yukhlifallahu ahdah. Cukup, jangan dah. Jangan lebih. Huruf yang sangat lemah. Okey, ingat, dia adalah dalam semua himpunan sifatnya, semua sifatnya adalah lemah. Okey. Jadi tak ada punca kuasa untuk itu menjadi kuat. Am taqulun am taquluna 'ala Allah jangan 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ta'lamun. Baik. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sekali lagi. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik. Bala. Okey, katakan lidah. Manka. Macam sebab nangka. Bala man kasaba sayyi'atan. Kasaba, jangan kasaba. Okey, jadi tebal tak nak. Kasaba Bala man kasaba sayyi'atan. Jangan sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Sekejap tuan, bateri nak habis. Sekejap.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putus ni. Baiklah, kita sambunglah. Sambung mungkin yang belum masuk. Yang belum masuk boleh lihat apa ni, boleh tonton melalui apa ni, yang rakaman selepas ni lah. Okey. Saya teruskan dengan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kita ambil bala man kasaba sayyi'atan, masukkan ke hidung. Sayyi'atan, jangan sayyi'atan. Tak boleh. Sebab apa? Itu bukan dengung. Sayyi'atan wa ahatat, jangan aha, ha, ratakan lidah. Wa ahatat bihi khati'atuhu okey, khati'atuhu faulaika ashabun nar. Faulaika 4 harakat. Ashabun nar. Jangan nar. Jangan kepitkan. Jangan sempitkan laluan. Nak sementara sampai di ra. Ashabun nar. Ashabun nar. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Baik, kita lihat kepada terjemahan ayat ini. Wa qalu lan tamassana an-nar. Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa? Orang-orang Yahudi. Lan tamassana an-nar. Lan, tidak akan. Lan ini penafian untuk masa akan datang. Lan tamassana an-nar. Tidak akan menyentuh kami. Tamassana, ya, itu menyentuh kami. An-nar, oleh api. Okey, di sini kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab, massa situ fa'ilnya adalah an-nar. Tidak akan menyentuh oleh api akan kami. Okey. Illa ayyaman ma'dudah, illa, melainkan ayyaman, hari-hari, ma'dudah, yang boleh dibilang, yang boleh dikira sahaja. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka berangan-angan mereka ini akan mendapat keredaan Allah SWT kalaupun mereka diazab, kalaupun mereka dibakar, oleh kerana mereka ini katanya keluarga para nabi, mereka ini orang yang dikasihi Allah SWT. Maka kalaupun dibakar dalam neraka, ayyaman ma'dudah, hari-hari yang boleh dikira sahaja. Ini amaniyuhum. Apa ni? Angan-angan mereka itu. Qul attakhadhtum 'indallahi ahda. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Attakhadhtum, adakah kamu telah mengambil, kamu telah ambil indallah, di sisi Allah, ahdan, janji. Maknanya adakah kamu dah berbuat perjanjian dengan Allah? Falan yukhlifallahu ahdah. Maka kalau kamu dah janji dengan Allah, maka Allah tidak akan memungkiri. Falan yukhlifallah, maka Allah tidak akan memungkiri ahdah, janjinya. Kamu ni ada janji dengan Allah ke? Kalau kamu ada janji dengan Allah, memang Allah tak akan mungkir janji. Tapi ini semua adalah suatu pertanyaan hanya dalam bentuk ingkar sahaja.
Pertanyaan dalam bentuk bukan nak tahu, memang benda tu tak mungkin berlaku pun. Tapi pertanyaan adalah dalam bentuk, dia panggil dalam bahasa Arabnya istifham inkari taubihi. Nak belajar tu panjang cerita pula. Baik. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Am adapun ataupun taqulun, kamu berkata, kamu semua berkata, 'ala Allah, ke atas Allah. Okey. Kamu berkata dakwaan, hanya suatu dakwaan yang Allah tak kata apa pun. Jadi dakwaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Kamu kata, cakap kosong je. Benda tu tak ada apa pun. Baik. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Bala, betul, bahkan. Man kasaba sayyi'atan. Man siapa? Kasabah, usaha. Sayyi'ah, buruk. Siapa yang mengusahakan perkara buruk. Wa ahatat bihi khati'atuh, dan ahatat, mengelilingi. Okey. Apa yang mengelilingi? Khati'atuhu. Kesalahannya itu, dosa-dosanya itu mengelilinginya. Okey. Fa ulaika ashabun nar, maka orang itu, mereka itu ashabun nar. Ashab, sahabat-sahabat. Ahlilah. Ashabun nar. Ashab iaitu sahabat-sahabat, ahli-ahli an-nar, neraka. Hum fiha, mereka itu fiha, di dalamnya, khalidun. Khalidun iaitu kekal. Mereka itu ahli-ahli neraka itu yang tidak beriman kepada Allah SWT, dakwa pada Allah berbagai-bagai perkara. Mereka adalah kekasih Allah lah. Mereka orang yang disayangi Allah lah. Kalau tidak kerana mereka sayang, takkanlah Nabi-Nabi ramai di kalangan mereka. Jadi ini semua dakwaan palsu. Yang mana kalau sekiranya tanpa keimanan kepada Allah SWT yang betul, maka mereka semua itu akan kekal berada di dalam neraka selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, para penonton ahli Quran sekalian, setakat ini sahaja perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan ini memberikan manfaat. Dan saya ingin mengumumkan jugalah, hari Selasa nanti tu saya tak sempat juga. Esok saya akan bertolak balik, balik ke kampung. Sila tolong, mohon doa keselamatan kami sekeluarga dalam perjalanan. Dan hari Ahad kemungkinan baru bertolak ke Shah Alam semula. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dengan saya pada hari Khamis, nanti. Jadi saya sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.